InsyaAllah malam ni kita akan mengupas tajuk yang ke-22, iaitu adab dan cinta kepada Rasul. Adab dan cinta kepada Rasul. Kita lihat pada matan dari sini. Haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Maksudnya telah menceritakan pula kepada kami Adam, dia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah daripada Qatadah daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu, tidak beriman, ahadukum, seorang daripada kamu, hatta akuna, hingga aku, ahabba ilaihi, lebih dicintainya, min walidihi, daripada orang tuanya, yakni kedua ibu bapanya, wa waladihi, anaknya, wan nasi ajma'in, dan daripada manusia seluruhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-15, dan juga Muslim, hadis yang ke-44. Pengenalannya, sifat cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW adalah tuntunan bagi seluruh umat Islam. Kerana mencintai Nabi Muhammad SAW adalah jalan menuju cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara kita nak kasih dan cinta kepada Nabi SAW ini, nak cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Orang yang mencintai Rasulullah SAW akan mendapat kesempurnaan iman. Sebagai seorang Muslim, wajib kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Hukum ni wajib. Wajib kita mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi diri kita sendiri dan manusia lain, sama ada ibu bapa, isteri, suami, anak, kaum kerabat dan kawan. Ini yang dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti mana kalau tengok Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun dia sayang pada ibunya, tapi demi agama, demi kasihnya pada Rasulullah, maka bukanlah maksud dia menderhaka, tetapi dia tetap kekal dalam akidah dan tetap kekal dalam beragama, agama Islam. Walaupun dipaksa tak. Dia tidaklah menderhaka, tidaklah bersikap kurang ajar, bersikap kasar, tapi dia tegas dengan pendirian. Bukan bermaksud kalau seorang anak itu dia memeluk agama Islam, dia menghina ibu dia, menghina agama ibu dia, menghina amalan ibu dia. Bukan begitu. Tapi bila mana dia memeluk agama Islam, dia tegas dengan prinsip. Lakum dinukum waliyadin. Situ prinsip dia. Kalau ibu nak berpegang dengan akidahnya ibu percaya, itu pulang pada ibu. Tapi saya tetap dengan prinsip saya lah. Itu dah kata tadi. Begitu juga para sahabat. Kalau kita tengok dalam perang Uhud, mereka mempertahankan jasad mereka, lindungi Rasulullah daripada terkena senjata musuh. Ada sahabat yang mempertahankan diri dia jadi perisai, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu perisai itu apa dia? Perisai itu tempat menahan serangan. Dia jadi perisai. Yang penting Rasulullah tak kena.
Kan banyak tusukan anak panah pada dada dia ni. Mati syahid lah. Dia mati syahid lah. Tapi demi mempertahankan jasad Rasulullah. Ya, ini. Ya. Maksudnya kalau dalam mempertahankan prinsip Islam itu terhadap keluarga kita, tidak bermakna kita menghina. Ya, seandainya keluarga tu bukan beragama Islam lah. Tetapi prinsip tu. Ni yang kata tadi ni. Ya, kalau Abu Zal Al-Ghifari, dia tinggalkan kaum dia, beriman kepada ajaran Nabi SAW. Ya, kita hari ni, tidaklah kita diminta pun seperti mana para sahabat mempertahankan jasad Rasulullah tak, menahan diri pun semua tak. Cukup kita mempertahankan sunnah Nabi SAW. Itu je. Tak minta lebih pun. Pertahankan sunnah Nabi. Di antara satu amalan. Ya, yang mana satu amalan ini menepati apa yang Rasulullah tunjuk. Satu lagi tidak menepati. Ikutlah yang menepati. Sebab yang menepati itu ialah itu yang lebih afdal, itu yang pahala yang lebih. Contoh, dalam bab berbuka puasa, kita dianjurkan berbuka puasa itu bersegera buka puasa tak? Segera. Ikut sunnahnya, kena buka puasa, azannya terus jalan. Buka puasa tak? Ada orang pada dia, tak apa. Kalau nampak gelojoh sangat pula orang azan ni kan, nampak sangat dia minum gelojoh. Relax dah. Kan, relax dulu. Orang dah biasa azan, relax, pusing-pusing kan. 2-3 minit, 10 minit lepas tu buka puasa tak? Kan? Itu tidak menepati amalan sunnah. Jadi macam mana tak? Jadi antara dua amalan ni makanya ikutlah. Kan? Terutamanya amalan-amalan yang Rasul tunjuk memang banyak tuan-tuan. Kita ya tak pergi selongkar. Kita hadis ni tak? Tak pergi selongkar kan? Jadi kalau kita banyak kan, iyalah dalam Sahih Bukhari lebih kurang ada 6,000 hadis. Ada kita baca semua? Tak. Tak pernah kita baca semua kan? Dalam tu macam-macam benda kita boleh tahu. Belum tengok Sahih Muslim dan juga kitab-kitab sunnah sitah hadis yang lain lagi tak? Cukuplah kita mempertahankan sunnah Nabi SAW. Ya? Daripada orang kan, sahabat betul. Sahabat mereka pertahankan jasad Nabi. Kita pertahankan sunnah Nabi, pertahankan ajaran Nabi SAW. Sebaliknya, jika meletakkan diri, keluarga atau harta kekayaan lebih dicintai berbanding kecintaan kepada Allah SWT dan Rasulnya, nescaya mereka akan mendapat kemurkaan Allah SWT. Kan? Kalau diri dia lebih, dia cinta diri dia dan dah tepuk orang lain lebih pada Nabi SAW, maka ini akan mendapat kemurkaan Allah SWT. Seorang yang mencintai Nabi SAW, kalau dia betul, dia kata dia cinta pada Nabi SAW, bukti dia apa? Kan? Akan semakin mentaati dan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Kan sudah pasti tak? Apa saja amalan dia akan cari dulu. Kan? Dia nak cari, dia cuba, kalau tak ada pun dia cuba nak hampir kepada amalan Nabi SAW. Cuba juga nak. Sebab Nabi kan idola kita. Ya, idola. Jadi idola ni dia bukan sekadar ikutan. Kan? Bayangkan kalau hari ni anak-anak muda tak? Dia mengidolakan artis-artis Korea tak? Dulu dia gila kepada Mak Saleh. Nah, zaman dulu kan, zaman kita dulu gila Mak Saleh lah, Michael Jackson ke, siapa-siapa dah dulu kan, Boy George lah, artis-artis tu dia. Kan? Sampai rambut pun ikut rambut style dia. Kan? Kalau zaman Elvis Presley tak? Keluar kembang, sideburn panjang, zaman-zaman tu kan. Sebab dia idola kan. Zaman pop, ye tak? Dan suara pun nak. Idola kan. Jadi maksudnya walaupun bukan dia pun, bukan Elvis Presley pun dia, bukan P. Ramlee pun dia tak, suara tu ala-ala P. Ramlee lah, tapi bukan P. Ramlee pun kan, tapi dia cuba meniru. Itulah kata tadi, itu dalam bab hiburan lah. Dan dalam Rasulullah pun sama lah juga. Kita cuba sedaya mungkin nak tiru cara Nabi, cara makan cara Nabi, cara jalan cara Nabi, cara solat cara Nabi, bergaul berkomunikasi cara Nabi tak, walaupun tak dapat sebiji. Ya. Jadi itu cerita dia.
Kalau betul lah kita ni betul-betul mencintai Nabi SAW, maka akan semakin mentaati dan mengikuti petunjuk baginda Nabi SAW. Antara kelebihan orang yang mencintai baginda Nabi SAW berbanding yang lain ialah mereka dianugerahi kemanisan iman. Kalau kita tengok amalan kita ni tally tak tally tak? Orang kata apa, synchronize ataupun sama tak dengan seperti mana yang Rasulullah nak, yang Rasulullah suruh. Kita beribadah, kita akan rasa seronok, kita akan rasa nikmat, seronok. Nak mari masjid ni rasa seronok, sebab kita tahu Rasulullah memang menganjurkan solat berjemaah ni kan. Seronok nak datang dalam apa keadaan pun kan. Sebab tu Rasulullah beritahu dah, seandainya orang munafik ni dia tahu kelebihan solat berjemaah, solat isyak berjemaah dan juga solat subuh ni berjemaah, sudah pasti dia akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak kan, kalau dia tahu kelebihan kan. Jadinya tu dah kata kita seronok bila kita buat satu amalan yang menepati apa yang Rasulullah tunjuk ni. Kita akan rasa nikmat dia, baik dalam bab puasa ke apa sajalah, bab makan, berjalan, semua dah. Kita akan rasa kemanisan iman. Orang yang merasai kemanisan iman mudah beribadah serta melalui kehidupan dengan penuh keceriaan dan ketenangan. Seronoklah sebab dia tahu amalannya itu menepati apa yang Rasulullah SAW tunjuk, menepati apa yang Rasulullah SAW ajar pada dia. Tak seronok dia kan. Sekiranya mendapat kesusahan, dia mampu bersabar. Dia tahu sebab dia berdiri tegak di atas sunnah Nabi SAW. Dia tahu apa yang dia buat itu sebenarnya yang Rasulullah anjurkan, Rasulullah galakkan. Pada dia tidak ada, pada dia sekiranya ada orang yang menentang pun, pada dia bukan masalah pun, sebab dia tahu dia mempertahankan apa yang Rasulullah buat kan. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, Allah SWT menyuruh kita beradab terhadap Rasulnya, dan Allah Ta'ala perintahkan. Jadi kalau hari ni orang tak boleh ikut Nabi, tak boleh ikut cara Nabi SAW, khususnya orang-orang yang membawa ajaran yang menyeleweng yang baru ni apa, ajaran Silhaq lah, Rasul Sukaha, ajaran Abraham, ni semua menyeleweng pada Islam. Ini menyeleweng ni. Jadinya masing-masing mereka mendakwa bahawasanya mereka juga dapat wahyu daripada Tuhan, daripada Allah Ni Allah Ta'ala beritahu awal lah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah innallaha sami'un alim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dia cakap tadi, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Dalam bab ibadat, dalam bab tertentu, jangan kita pandai-pandai nak buat dulu. Jangan jadi cerdik sangat. Dalam bab beragama ni, dalam bab ibadah ni, jangan cerdik daripada Allah dan Rasul. Maksudnya apa yang ditunjuk itulah yang dibuat. Ni yang disebut tadi ni, jangan mendahului. Aku tak suruh kau buat. Yang Allah Ta'ala anjurkan kita puasa di bulan Ramadan 30 hari, tak kita bantai puasa 3 bulan terus. Saya tak nak salah lah, saya boleh buat sebab saya rasa seronok buat ni. Seronok sila mana? Tadi suruh pun suruh buat solat maghrib 3 rakaat, dia bantai buat 6 rakaat saya rasa seronok buat ni sebab bila saya rasa buat 6 tu saya rasa lebih dekat pada Tuhan. Mengangguk dia macam tu
Kan? Sebab apa? Ada Nabi suruh. Ada Allah Ta'ala suruh. Tak suruh kan? Dia tu yang pandai-pandai apa? Kan? Jadi tu kata tadi, jangan mendahului Allah dan Rasul. Ya, sebab apa? Yang ciptakan syurga dan neraka tu Allah. Yang nak membawa kita ke syurga ini Rasulullah. Jadi itu dah cerita dia. Jadi janganlah kita pandai-pandai. Ya. Benda yang disuruh, sebab dalam bab ibadah ini ialah yang disuruh baru dibuat, tak suruh tak buat. Contoh tuan-tuan, boleh kita solat zuhur sekarang, buat awal tak kalut, orang kata lah. Buat awal-awal tak kalut kan, buat awal-awal tak zuhur, esok zuhur tak payah buat dah. Siapa yang ajar benda macam ni? Tak? Maksud dalam kita nak fikir masalah khilaf fiqh pun, mana datang pula buat solat zuhur dalam waktu maghrib, jamak kasar celah mana ni? Tak? Jadi tu yang kata tadi, dalam bab ibadah jangan kita mendahului lah. Ya, sebab ibadah itu disuruh dan ditunjuk, bukan disuruh dan dipandai-pandai buat. Allah Ta'ala suruh kita solat, bukan bermakna Allah Ta'ala kau buat macam mana pun janji kau sembahyang sudah. Tak, kan? Memang aqimus solat, dirikan solat, tapi bagaimana cara solat? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah kata, kau semayang macam mana kau tengok aku semayang. Macam mana aku semayang, macam itulah kau semayang. Jangan nak tambah-tambah. Kalau sujud tu 2 kali, jangan tambah jadi 3 kali. Kalau tahiyat tu ada 2 kali dalam solat lain selain subuh tak? Ada 2 kali, yang kau tambah jadi 3 kali pula. Pandai-pandai pun ada. Itu yang kata tadi tu. Ditunjuk ibadah itu, bukan dipandai-pandai. Bukanlah Allah Ta'ala bagi arahan, benda Allah Ta'ala kata, apa yang mereka orang lah. Buat macam mana pun, janji kau buat sudah. Bukan. Allah tak kata macam tu. Kan? Kita tengok nanti ayat seluruhnya disebut tak? Yang keduanya, hai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum. Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Nak cakap dengan Nabi pun beradab. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya pahala amalan kamu tidak terhapus sedangkan kamu tidak menyedari. Hari ini Rasulullah dah wafat ke tak? Kan? Rasulullah wafat. Jadi ya, ayat ni turun ketika mana ada sahabat bertengkar di hadapan Nabi, meninggikan suara dia. Ya, dia tak hormat Nabi. Kadang-kadang kita pun macam tu ke, lebih kurang. Kadang-kadang ada orang yang tak hormat kepada imam ke apa kat situ ke, nantak dia beli apa tak. Kita nak bertengkar, kita tak hormat tak. Tinggikan suara tak. Tak ada masalah, sebab kalau imam tak kat mana je pun kan. Tapi ni Rasulullah, dia tinggikan suara dia di hadapan Rasulullah. Allah Ta'ala tegur, jangan. Ya, tinggikan suara Rasulullah pun berdosa. Hari ini Rasulullah tak ada, betul tak? Tetapi kalau orang yang bertengkar dalam kawasan Masjid Nabawi, orang tinggikan suara dalam kawasan Masjid Nabawi, meninggikan suara, tengking orang dalam kawasan Masjid Nabawi, agak-agak macam mana tu? Rasulullah, jasa Rasulullah ada dalam. Tu pun tak boleh. Ya, kalau kita di persekitaran kawasan Masjid Nabawi tak, jangan tinggikan suara, nak menengking-nengking ataupun woi panggil orang lah, kan, tak boleh. Hormat. Ya, jasad Rasulullah ada di dalam, bukan hilang, ada dalam. Ya, jadi hormat jasad Rasulullah. Sebab itulah Imam Malik, Malik bin Anas dah, dia mengasaskan mazhab Maliki. Ya, dia tak pernah pakai sepatu, kasut pun dalam kawasan Madinah. Hormat jasad Nabi. Ya, hormat jasad Nabi tu tak. Cakap dengan perlahan, tak pernah tinggikan suara pun. Sebab hormat jasad Nabi. Tapi kadang-kadang kita ni bukan reti je tak. Ya? Jadi kena beritahu ada orang yang jemaah-jemaah pergi umrah ni, jangan nak tinggi-tinggikan suara dalam kawasan Masjid Nabawi. Dalam kawasan tiu sendiri pun tak boleh. Nak menengking, nak marah, nak bergaduh dengan orang kan. Kau pergi mana? Aku tunggu punya lama sini tak. Tak, jasad Nabi dalam, hormat sikit. Ya? Jadi ayat ni terpakai juga hingga hari ni. Bukan bermakna zaman tu je terpakai, tak. Sebab hebat jasad Rasulullah masih ada lagi dalam tu. Jadi hormat sikit. Ketiganya, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Itu dengar tadi. Orang yang menjerit dalam masjid, yang manggil-manggil sudah, Allah Ta'ala uji iman dia ni. Engkau bertakwa ke ataupun tidak? Kalau kau bertakwa, buktikan dengan kau hormat pada jasad Nabi SAW tu. Ya,
bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Hujurat ayat 1 hingga 3. Bila turun ayat ni, ada seorang sahabat, suara dia memang kuat. Dia cakap, pitching dia memang tinggi. Tak? Ada orang macam tu kan, betul tak? Dia memang tak boleh cakap slow, memang cakap kuat. Jadi bila jumpa Rasulullah, dia tak berani nak cakap. Kan? Dia tak boleh sebab dia kena cakap memang pitching tinggi. Kan? Rasulullah kata, aku tu cakap. Tak cakap. Kan? Dia tak mau cakap. Sebab dia takut. Sebab ayat ni turun. Rasulullah kata tak, ayat ni tak terkena kat engkau. Kan? Engkau memang dah pitching tinggi nak buat macam mana. Ada orang memang cakap macam tu tak. Pitching dia kalau cakap memang slow pun tak. Baik dalam masjid pun sama je tak. Memang jenis style tak. Tak boleh nak ni tak. Dia takut nak cakap. Kan? Tak, ayat ni tak terkena kat engkau. Ini terkena dari ayat ni bermaksud orang yang bertengkar, meninggikan suara di hadapan Rasulullah, tak hormat Nabi, maksudnya tu, itu cerita dia. Kita kadang-kadang, kita nak tunjukkan kita tak hormat ke orang, bukan dengan cara kita bercakap kasar di depan-depan ni, bukan. Tak, dengan cara kita bertengkar dengan orang. Sini ada ni, orang yang kita hormat kat sini, tapi kita tengkar depan dia. Kita bukan cakap, kita tak marah kat dia, kita marah kat dia, tapi kita tengkar. Macam juga anak-anak kita lah. Kalau dia bertengkar depan kita, bermakna dia tak hormat ibu bapa dia. Kan? Dia bukan bergaduh depan mak bapak dia. Maksudnya dia tak hormat mak bapak dia ni. Sebab tu kena balun. Kalau budak-budak lah. Kan? Bagi je. Sebab kata dia tak hormat. Ni bapak engkau ada depan. Ni mak engkau ada depan. Kau boleh bergaduh depan mak bapak engkau. Bagi je. Kan? Nak mengajar, nak mendidik supaya faham. Hormat mak bapak. Betul. Memang anak kita bergaduh diorang depan ni. Bukan dia tengking kita. Dia tak tengking mak bapak, tapi dia bergaduh. Tak hormat lah tu. Jadi cara dia bagi dulu. Kalau budak-budak lah. Kalau yang besar ni bagi nasihat lah. Kan? Ni apa sudah lagi ni. Mak bapak kau hidup lagi, boleh bergaduh lagi depan mak bapak kau. Tak hormat mak bapak kan. Kena beritahu lah. Ya. Okey, kemudiannya Allah SWT juga menyuruh kita membuktikan cinta dan kasih kita kepada baginda Nabi SAW melalui firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini clear. Dia tak ada kinayah, dia tak ada takwil, tak payah nak pening-pening kepala. Ayat ni sebenarnya bukan maksudnya macam ni. Ayat ni sebenarnya bermaksud macam ni. Tak payah nak kona-kona. Sebab ayat ni budak-budak baca pun faham. Ya, tak payah nak tafsiran yang terlalu tinggi sangatlah. Kita baca pun kita faham, secara literal pun kita faham. Apa yang Allah kata? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad. Allah Taala bagi tahu Rasulullah, bagi tahu pada umat kau, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Kita duk kata kita kasih Allah, cinta Allah, tak minta Allah kan? Apa cara dia bukti dia? Ikutlah aku. Fattabi'uni, ikut Nabi SAW. Clear ayat ni. Jadi tak ada dakwah dakwi lagi dah. Tak ada lagi nak tahu. Dah bukan. Sebenarnya maksud ayat ni bukan macam tu. Dia tak ada, tak payah. Ayat ni clear. Sebab ayat tu bahasanya mudah. Kalau betul kamu kata kamu cinta pada Allah, ikut aku, kata Nabi. Kena ikut aku. Tak ada cara lain lagi dah. Nak selamatkan diri kamu daripada api neraka, daripada sengsara di akhirat, ya, tak ada cara lain kecuali kau ikut apa yang aku bawa, apa yang aku sampaikan, apa yang aku ajarkan. Dia tak ada cara lain. Tak payah kona lah. Ayat ni tak payah lagi nak kata tak, sebenarnya tak. Dalam ayat-ayat mutasyabihat, okey lah. Dalam ayat-ayat sifat, tentang sifat Allah, Allah melihat, Allah mendengar, tak apalah khilaf. Kan? Ada yang berpandangan macam ni, tak apalah, itu hormat pandangan. Tapi dalam ayat ni tak payah. Clear. Kan? Tapi bila mari ada kumpulan yang mana menyeleweng ni, dia kona juga kau lain. Kan? Ya. Dia kona tu, kona baring cantik punya nak kata nak tak ada, ayat ni sebenarnya betul, tetapi dia ada tapi juga tu. Bukan kita tak nak ikut, tapi tu masalah dia, tak ada. Ayat ni tak ada tapi. Ini clear. Sebab katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku. Jadi orang yang ikut Nabi ni, apa jaminan dia? Nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dah. Tak?
Jadi hari ini cara ikut Nabi macam mana? Kan? Dengan cara kita mengikut apa yang diajarkan melalui petunjuk para alim ulama. Para ulama yang mana? Para ulama yang muktabar. Apa itu muktabar? Yang diiktiraf oleh seluruh ulama dan juga semua masyarakat. Kan? Yang mana menjadi rujukan kitab-kitab mereka ni menjadi rujukan lah sampai kiamat nanti. Itu kok itu lah. Kemudian dalam ayat yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maksudnya sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala tak utuskan malaikat untuk menjadi rasul. Allah Ta'ala tak utuskan jin untuk menjadi rasul, tapi Allah Ta'ala utuskan Nabi daripada kalangan kamu sendiri, ini dalam kalangan manusia. Sebab jiwanya jiwa manusia, nalurinya naluri manusia, emosinya emosi manusia. Jadi inilah Nabi. Nabi juga gembira, sedih, marah, geram, ada semua pada Nabi. Sebab itulah sifat manusia. Kalau bagi malaikat geram, mana mahunya? Malaikat mana nafsu? Tak? Encik malaikat marah, tak marah. Kau dah tahu tak? Apa perasaan pun tak ada. Ini macam mana jadi Nabi? Nak ikut kita, nak ikut macam mana? Tak kena lah. Kenapa ya? Sebab yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Nabi cukup risau dan bimbangkan angkat umatnya. Sebab tu sudah sebut umat Nabi ni, jangan kita fikir kita je semua kali. Acong, Muniandi, Kalimutu, apa lagi kambing, lembu, apa semua ni, semua sekali rahmatan lil alamin. Nabi ni lah, itu yang Nabi ni Sayyidul Anbiya. Sebab Nabi bukan hanya Nabi kepada umat bangsa Arab, tapi seluruh manusia, seluruh alam. Seluruh alam. Maksudnya lagi besar pada Nabi-Nabi terdahulu. Kalau Nabi terdahulu hanya untuk kaum dia sahaja, tapi Rasulullah untuk semua, tak kira siapa pun. Barack Obama ke siapa ke, Bill Clinton, semua kena. Semua kali. Itu umat Nabi SAW tak? Cuma kita ni umat yang beriman. Umat yang beriman. Betul Nabi SAW cukup bimbang. Bukan iman bimbang pada hanya umat yang Islam. Semua. Baik bimbang kat Abu Jahal, Abu Lahab bimbang. Tapi nak macam mana dia tak nak ikut? Kalau ikut Nabi, memang Nabi nak ajak dia orang semua masuk Islam. Tapi dia tak nak ikut. Tentang lagi Nabi, lawan Nabi lagi tak dapat nak tolong. Jadi apa ni? Yang sangat tamak. Nabi ni sangat tamak, inginkan kebaikan bagi kamu. Dan dia pula menumpahkan perasaan belas dan serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Punya Rasulullah nakkan kebaikan pada umat dia. Tamaknya Rasulullah tu nak semua umat tu syurga tak? Itu bagaimana ikutkan keinginan. Tapi nak buat pada yang mana tak? Hanya umat-umat yang mana beriman, bertakwa sajalah yang layak untuk syurga tak? Kalau ikut Nabi, Nabi nak bagi semua. Macam kita lah. Bab makan lah contoh. Kalau bulan puasa lapar-lapar tak? Kalau ikut hati ni, atas meja ni clear semua kita nak makan. Ikut hati. Tapi, bila dah teguk air 2-3 teguk, dah hilang semua dah. Tak larat dah. Tapi kalau Nabi bukan macam tu. Nabi nak semua umat dia ni dapat masuk syurga tak? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah ya Rasulullah. Qala ma'adatta laha. Qala ma'adatu laha min kasiri salatin wala saumin wala sadaqatin walakinni uhibballah wa rasulah. Qala anta ma'a man ahbabta. Maksudnya bahawa ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, bilakah hari kiamat akan berlaku wahai Rasulullah? Baginda Nabi SAW menjawab, apakah ma'adatta laha, apakah yang telah kamu persiapkan untuk menghadapinya? Tanya Rasulullah bila kiamat, Rasulullah tanya balik, apa persiapan kau nak menghadapi kiamat ni? Laki itu menjawab, aku tidak mempersiapkan banyak solat, puasa ataupun sedekah, namun aku mencintai Allah dan Rasulnya. Walakin uhibbullah wa rasulah.
Baginda Nabi SAW jawab, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya, so bagi tahu betul, walaupun dia ni tak banyak solat sunat, tak banyak puasa sunat, tak banyak sedekah, tetapi diri dia sentiasa cinta pada Rasul dan Allah dan Rasul, maka Rasulullah beritahu, engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Maksudnya tak, walaupun amal tak banyak, maksudnya bukan bermaksud ayat ni begitu dia tak semayang, dia tak solat zuhur, tak solat fardu, tak. Dia solat tapi tak banyak buat solat-solat sunat. Ya, malam-malam sunat dia kurang, tapi dia buatlah benda-benda wajib semua dia buat kan. Tapi diri dia sentiasa cinta pada Allah dan Rasul, maka Rasulullah bagi tahu jaminan engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Keterangannya, setiap mukmin perlu mengetahui akan adab-adab yang sewajarnya terhadap Rasulullah SAW kerana ia adalah punca dan penyebab untuk kita meraih rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Sesungguhnya beradab dengan baginda Nabi SAW, menerusi dalil-dalil yang dikemukakan baginda Rasulullah SAW, mendengar dan menyahut setiap seruan selawat kepadanya. Tanda beradab terhadap baginda Nabi SAW dapat dilakukan seperti berikut. Yang pertamanya, mentaati baginda Nabi SAW, mengikuti jejaknya dan mengamalkan segenap langkah-langkahnya di dalam seluruh aktiviti kehidupan kita, sama ada dalam urusan dunia maupun agama. Sunnah Nabi SAW. Yang keduanya, mengutamakan kecintaan kepadanya, menghormatinya dan mengagungkannya, melebihi kecintaan, penghormatan dan pengagungan kepada makhluk lainnya. Ketiga, mencintai orang yang baginda Nabi SAW cintai, memusuhi orang-orang yang baginda Nabi SAW musuhi, redha terhadap apa sahaja yang menjadi keredaannya, dan marah terhadap apa sahaja yang menyebabkan kemarahannya. Keempat, mengagungkan dan memuliakan nama baginda Nabi SAW ketika disebut, berselawat dan salam kepadanya, menghormatinya, menjunjung tinggi akhlak dan keutamaannya. Maksudnya selalu berselawat dan menjawab selawat. Kelima, membenarkan setiap apa yang baginda Nabi SAW sampaikan, baik dalam urusan dunia, agama maupun perkara gaib dalam kehidupan dunia dan akhirat. Keenam, menghidupkan sunnahnya, menerapkan syariatnya, menyebarkan dakwahnya dan menunaikan wasiat-wasiatnya. Ketujuh, merendahkan suara di sisi kuburnya dan di dalam masjidnya bagi orang yang Allah SWT muliakan untuk menziarahinya, memuliakannya dengan berdiri di sisi kuburannya. Maksud tadi tak? Walaupun Rasulullah dah tak ada pun, tetap kena rendahkan suara. Kelapan, mencintai orang-orang yang soleh, membela dan menolong mereka dengan kecintaannya, dan membenci orang-orang yang berbuat fasik dan memusuhi mereka dengan kebenciannya. Maksudnya benci dengan sifat mereka, itulah. Pengajaran hadis, tanda-tanda seorang itu cinta kepada Rasulullah SAW ialah pertama, berselawat. Tanda cinta tak? Pertama, berselawat kepada baginda Nabi SAW bagi menunjukkan rasa cinta dan kasih kepada baginda. Tujuan berselawat adalah untuk memberi ucapan selamat bagi menghormati baginda Nabi SAW. Kita perlu beradab semasa berselawat dengan suara yang sederhana dan tidak terlalu nyaring dan mengganggu orang lain. Tawaduk, yang keduanya tawaduk dan bersopan santun. Kita dilarang meninggikan suara di hadapan Rasulullah SAW. Bersopan ketika mendengar hadis Nabi SAW dibaca. Ketiga, menziarahi makam Rasulullah SAW. Kita disunatkan menziarahi makam baginda Nabi SAW ketika menunaikan ibadah haji dan umrah. Keempat, mengasihi para sahabat radhiyallahu anhu. Baginda Nabi SAW, kita hendaklah menghormati dan memuliakan para sahabat baginda Nabi SAW dengan tidak mencaci atau memandang rendah pendapat sahabat radhiyallahu anhu. Kelima, berintizam dengan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Beradab kepada Rasulullah SAW mendorong kita mengamalkan sunnahnya. Kita dikehendaki mengikut dan mengamalkan segala sunnah Rasulullah SAW, sama ada perbuatan, perkataan, hukum, sikap dan pandangannya. Kita mestilah memastikan setiap amalan kita itu selari dengan ajaran Islam dan panduan sunnah Rasulullah SAW. Keenam, seorang yang mengasihi Rasulullah SAW akan dikasihi Allah SWT.
Sesiapa yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan ikutan akan mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan keredaan di akhirat. Kesimpulannya, setiap mukmin perlu mengetahui akan ada adab sewajarnya terhadap Rasulullah SAW kerana ia adalah sebab untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Di antara adab lain yang perlu dilakukan oleh seorang mukmin yang paling utama adalah meyakini apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, iaitu keyakinan terhadap agama Islam yang diajar olehnya. Kedua, dengan mengamalkan adab dengan Nabi SAW akan meletakkan mukmin itu pada satu tahap akhlak yang mulia dan terpuji. Usahakanlah diri melaksanakan segala perintah yang diajar oleh baginda Nabi SAW dan jauhkanlah diri daripada segala perbuatan yang dilarang olehnya. Yang terakhir, sesungguhnya pada diri baginda Nabi SAW ada suri teladan yang perlu dituruti bagi umat yang taat akan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Laksanakanlah segala perintah dan suruhannya. Moga-moga ini akan menjadi asbab untuk memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam.